Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang proses penerbitan dan pembentukan ayat. Proses penerbitan ayat. Terdapat 3 proses penerbitan ayat, iaitu proses perluasan, proses pengguguran, dan proses penyusunan semula. Proses perluasan. Proses perluasan melibatkan penambahan unsur baharu ke dalam ayat dengan tujuan untuk menambahkan maklumat tentang sesuatu bahagian ayat, iaitu subjek atau predikat atau objek. Terdapat 4 jenis proses perluasan, iaitu perluasan frasa nama sebagai subjek, perluasan frasa predikat, seterusnya perluasan dengan kata hubung, akhir sekali perluasan melalui proses komplementasi. Berikut merupakan contoh-contoh bagi keempat-empat jenis perluasan. Yang pertama, perluasan frasa nama sebagai subjek. Ayat dasar bagi contoh tersebut adalah kereta Proton Saga kereta adik saya. Bahagian yang berwarna merah adalah perluasan, iaitu menerangkan tentang kereta Proton Saga. Jenis kedua, perluasan frasa predikat. Ayat dasar bagi contoh tersebut adalah pelajar saya mencipta inovasi itu. Tulisan yang berwarna merah adalah perluasan, iaitu menerangkan tentang inovasi. Jenis ketiga, perluasan dengan kata hubung. Kata hubung yang berwarna merah iaitu dan telah menggabungkan 2 ayat dasar. Jenis keempat, perluasan melalui proses komplementasi. Kata hubung pancangan komplement telah digunakan iaitu bahawa, iaitu memberikan maklumat lanjut tentang perkara yang diakui olehnya. Proses pengguguran. Proses pengguguran adalah proses menggugurkan sesuatu unsur ayat dan ayat yang terhasil tidak lagi mempunyai unsur tersebut. Walaupun unsur tersebut digugurkan, pendengar dan penutur masih dapat memahami maksud ayat tersebut. Terdapat 3 jenis proses pengguguran, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, seterusnya pengguguran frasa predikat, akhir sekali pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Mari kita lihat contoh bagi ketiga-tiga jenis proses pengguguran. Pengguguran frasa nama sebagai subjek. Sila perhatikan simbol yang berwarna merah dan frasa yang dalam kurungan yang berwarna merah. Simbol yang berwarna merah adalah tempat yang berlaku proses pengguguran. Yang dalam kurungan adalah frasa yang digugurkan. Jenis kedua, proses pengguguran frasa predikat. Sama juga, sila perhatikan simbol dan frasa yang berwarna merah. Jenis ketiga, proses pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Sila perhatikan contoh yang diberikan. Proses penyusunan semula. Terdapat 3 jenis proses penyusunan semula, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, seterusnya penyusunan semula frasa nama sebagai objek,
Terakhir sekali, penyusunan semula melalui ayat sonsan. Proses penyusunan semula adalah perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan hasilnya terbitlah ayat yang baharu tetapi masih membawa makna yang sama. Kita lihat dulu proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Cikgu guna contoh ayat Papa membakar sampah, iaitu ayat aktif bagi kata ganti nama diri ketiga. Sila perhatikan susunan bagi setiap perkataan. Apabila ayat aktif bertukar menjadi ayat pasif adalah seperti gambar raja berikut. Bahagian subjek dan bahagian objek telah bertukar tempat selepas ayat aktif bertukar menjadi ayat pasif. Seterusnya kita lihat proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Cikgu pilih ayat yang mengandungi dua objek, iaitu adik sebagai objek tepat manakala baju sebagai objek sipi. Kedua-dua ayat contoh adalah ayat aktif. Perbezaannya adalah ayat aktif yang ada dua objek, cikgu akan tukar menjadi ayat aktif dengan satu objek. Bagi ayat aktif yang satu objek, frasa keterangan untuk adik tidak dikira sebagai objek lagi. Justru ayat aktif satu objek, objeknya merupakan baju. Seterusnya kita lihat proses penyusunan semula melalui ayat sonsan. Ayat biasa yang cikgu pilih adalah Ali pergi ke pasar semalam. Sila perhatikan setiap perkataan susunannya dalam ayat biasa. Pertepanan seluruh predikat merupakan salah satu jenis ayat sonsan. Jenis ayat sonsan ini, subjeknya adalah di belakang. Tips tambahan. Sila lihat perbezaan antara ayat dasar dengan ayat terbitan. Seterusnya kita lihat perbezaan antara analisis konstituen terdekat dengan raja pohon. Analisis konstituen terdekat adalah melihat hubungan terdekat antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam satu binaan yang lebih kecil, iaitu sama ada dalam binaan frasa atau klausanya. Manakala raja pohon adalah memaparkan rumus-rumus binaan ayat dalam bentuk raja pohon dengan komponen ayat ditandai oleh abjad-abjad tertentu. Analisis konstituen terdekat. Berikut merupakan contoh-contoh bagi analisis konstituen terdekat. Raja pohon.
Berikut merupakan contoh-contoh bagi Raja Pohong. Anda boleh menggunakan singkatan untuk membina Raja Pohong. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.